Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu hasil terakhir Liga Perdana Inggeris. Arsenal mudah belasah pasukan Wolves 5-0. Aston Villa menang 2-1 ke atas pasukan Brighton. Brentford menang tipis 1-0 ke atas pasukan Manchester City. Chelsea seri 1-1 dengan pasukan Newcastle. Crystal Palace seri 1-1 dengan pasukan Nottingham Forest. Everton menang tipis 1-0 ke atas pasukan Bournemouth. Leeds United tewas 4-1 kepada pasukan Spurs. Leicester City menang 2-1 ke atas pasukan West Ham United. Manchester United menang 2-1 ke atas pasukan Fulham. Liverpool seri 4-4 dengan pasukan Southampton. Dan berikut adalah kedudukan terakhir Liga Perdana Inggeris. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. JDT mudah belasah Penang untuk marah ke separuh akhir Piala FA. JDT menepati ramalan sebagai pasukan pilihan untuk marah ke peringkat separuh akhir Piala FA 2023 apabila mudah membelasah pasukan Penang 5-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penang yang memilih pendekatan untuk bertahan ketika bertanding ketika menantang JDT hanya memberikan sedikit kesukaran kepada mereka pada minit awal permainan. Sebaik saja JDT berjaya memecahkan kubu pihak lawan pada minit ke-32 melalui Osmane Fane. Mereka tidak lagi mengalami kesukaran lagi selepas itu. 6 minit berselang, Kapten pasukan Indonesia, Jody Ahmad pula muncul sebagai penjaring gol kedua buat tuan rumah. Arif Ahmad Hanafi pula mudah menyempurnakan sepakan penalti yang dihadiahkan kepada mereka. Sebaik saja babak kedua bermula. Corbin Ong dan juga Syafiq Ahmad masing-masing menyeledak satu gol untuk memastikan JDT marah ke pusingan seterusnya. Menanti mereka di separuh akhir adalah pasukan Selangor yang mahu membalas dendam selepas mereka tewas 5-0 kepada JDT pada bulan Mac yang lalu. KL City tewaskan Sabah untuk jumpa Terengganu di separuh akhir. Sabah terlepas peluang ke separuh akhir Piala FA 2023 selepas mereka tunduk 2-1 kepada pasukan KL City di Stadium Likas semalam. Kedua-dua pasukan menaruh harapan untuk layak ke separuh akhir dengan keinginan untuk menjualan Piala Keramat berkenaan. Di pentas final dengan Sabah kali terakhir melakukannya pada tahun 1995 dan KL City pula pada tahun 1999. Sabah bagaimanapun mempunyai kelebihan sejak daripada awal perlawanan selepas mereka berjaya memperoleh sepakan penalti yang disempurnakan oleh Gabriel Perez. Tersentak dengan situasi itu, KL City terus mengadakan usaha untuk mendapatkan jaringan gol penyamaan dan hasilnya Morales pada minit ke-29. T. Saravanan kemudiannya menambah derita anak buah Ong Kin Swee selepas dia berjaya menjadikan gol kedua untuk pasukan KL City pada minit ke-44 dan keputusan itu kekal sehingga tamat perlawanan. Juara EPL akhirnya tersingkir ke Liga Championship. Leicester City terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Liga Perdana Inggeris selepas mereka akhirnya tersingkir ke Liga Championship untuk musim hadapan. Meskipun menang 2-1 ke atas pasukan West Ham malam tadi, ianya masih tidak cukup untuk memberikan kebangkitan buat anak buah di Smith selepas Everton juga menang 1-0 untuk memberikan 3 mata berharga buat mereka. Everton berjaya kekal di tangga ke-17 manakala Leicester City gagal memintas Everton dengan hanya mampu mengutip 34 mata berbanding dengan pasukan Everton dengan 36 mata. Mengiringi Leicester dan juga Southampton adalah pasukan Leeds United yang tewas perlawanan terakhir mereka kepada pasukan Spurs dengan jaringan 4-1. Top 4 Serie A sudah jelas kelihatan. Walaupun masih lagi berbaki satu lagi perlawanan, kedudukan 4 pasukan teratas sudah semakin jelas kelihatan dengan Atalanta dan juga AS Roma sudah semakin jauh ketinggalan di tangga ke-5 dan juga ke-6 pada ketika ini. Napoli sudah pasti akan layak ke UCL selaku juara Serie A pada musim ini sambil diiringi oleh pasukan Lazio, Inter Milan dan juga pasukan AC Milan. Cuma kedudukan saja yang masih boleh berubah pada ketika ini jika masing-masing tewas ataupun seri dengan lawan masing-masing pada perlawanan terakhir nanti. Juventus pula masih berpeluang untuk layak ke Conference League sekurang-kurangnya, tetapi juga masih ada peluang untuk ke Europa League sekiranya mereka berjaya menang ke atas pasukan Udinese nanti, sambil mengharapkan pasukan Roma dan juga Atalanta seri ataupun kalah dalam perlawanan terakhir mereka nanti. Real Sociedad jadi pasukan keempat La Liga layak ke UCL musim depan. Real Sociedad mengesahkan tempat mereka ke Liga Juara-Juara Eropah pada musim depan meskipun tewas 2-1 kepada pasukan Atletico Madrid awal pagi tadi. Situasi ini berlaku selepas Villarreal juga tewas kepada pasukan yang sedang berada di pertengahan liga, iaitu pasukan Rayo Vallecano. Perkara ini sudah pasti memberikan kelebihan kepada mereka untuk marah ke UCL musim depan walaupun mereka masih ada satu lagi perlawanan yang berbaki untuk musim ini.
Real Sociedad mengiringi Barcelona selaku juara La Liga. Real Madrid dan juga Atletico Madrid yang masing-masing sudah menempuh slot mereka daripada awal lagi. Willian mahu terus kekal di Fulham. Willian yang kini sedang mewakili Fulham memberitahu yang dia mahu terus kekal di sana walaupun pasukan masih lagi belum memberikan apa-apa kenyataan lagi mengenai perkara itu setakat ini. Dia yang kini sudah pun berusia 34 tahun itu pernah mewakili Chelsea dan juga Arsenal, telah menjadi antara pemain kunci untuk skuad Marco Silva dalam musim ini. Ini merupakan musim pertamanya dengan Fulham sejak dia masuk pada September tahun lalu dengan kontrak pendek sehingga tamat musim ini. Jika Fulham masih mahukan khidmatnya, dia akan terus kekal berada di sini. Tetapi jika berlaku sebaliknya, dia terpaksa meninggalkan Fulham yang pada ketika ini begitu cemerlang menamatkan saingan Liga di kedudukan ke-10. Granit Xhaka ucapkan selamat tinggal. Pemain tengah berpengalaman pasukan Arsenal, Granit Xhaka, akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada pasukannya di Emirates selepas 7 tahun menabur bakti bersama kelab tersebut. Dia menjadikan 2 gol ketika menewaskan pasukan Wolves. Malam tadi sudah cukup untuk memberikan kenangan manis buat kali terakhir beraksi di stadium keramat mereka itu. Pengurus pasukan Arsenal, Mikel Arteta, masih mahukan dia kekal di sana lagi. Tetapi keputusan muktamad sudah pun dibuat dan dia memilih untuk mengakhiri kerjanya di sana dengan penuh gemilang. Dia dilaporkan akan menyertai Bayer Leverkusen di Bundesliga, tetapi perkara tersebut masih belum dapat disahkan lagi setakat ini. Ansu Fati ucap selamat tinggal dengan bergaya. Bintang Barcelona, Ansu Fati, mengucapkan selamat tinggal dengan penuh bergaya apabila dia berjaya meledak 2 gol untuk membantu pasukannya menewaskan Mallorca 3-0 awal pagi tadi. Dia berjaya menjadikan gol seawal minit pertama perlawanan dan gol kedua pada minit ke-24. Gavi melengkapkan kemenangan mereka dengan jaringan ketiga pada minit ke-70 sekaligus memberikan kegembiraan buat penyokong mereka di Camp Nou. Ansu Fati menunjukkan kualiti yang dia ada apabila berjaya melakukan 2 jaringan daripada 6 shot yang telah pun dia buat. Fati hampir pasti akan meninggalkan Barcelona hujung musim nanti, tetapi kelab manakah yang dia akan sertai masih belum dapat ditentukan lagi. Unai Emery bawa Aston Villa ke Eropah. Selepas mencatatkan kemenangan terakhir mereka malam tadi dengan Brighton, mereka sudah pasti akan ke saingan Conference League pada musim hadapan. Ini merupakan kejayaan tertinggi pasukan Aston Villa sejak kali terakhir mereka layak untuk bersaing di peringkat Eropah. Unai Emery yang mengambil alih Villa daripada Steven Gerrard pada Oktober lalu berjaya mengembalikan Villa ke kedudukan mereka sekarang ini. Selepas sebelum itu mereka hanya 3 mata di atas zon penyingkiran. Hasrat Unai Emery untuk bawa Aston Villa ke Eropah sudah tercapai dan kini mereka harus memikirkan perjalanan mereka pada musim hadapan yang lebih mencabar lagi. Jose Milner jelaskan mengapa dia berhijrah. Jose Milner akui yang kegagalan Liverpool untuk menawarkan kontrak baru kepadanya adalah punca utama dia memilih untuk berhijrah pada hujung musim ini. Ianya juga bertentangan dengan kehendak juga Klopp yang masih merasakan kehadirannya sangat-sangat diperlukan lagi. Dia yang sudah menjangkau usia 37 tahun sudah pun mencapai pelbagai kejayaan bersama Liverpool, termasuklah memenangi trofi UCL pada 2019. Chelsea mahukan Vinicius Junior. Chelsea mahu menggunakan kesempatan yang sedang berlaku ke atas pemain sayap Real Madrid, Vinicius Junior, yang pada ketika ini teruk dijadikan bahan resis oleh peminat di La Liga. Mereka dikatakan sudah bersedia dengan bidaan bernilai 150 juta euro bagi mendapatkan pemain itu dan terpaksa bersaing dengan pasukan Paris Saint-Germain dan juga Manchester United. Manchester United tidak mahu bayar lebih daripada 55 juta pound untuk Mason Mount. Manchester United telah mengeluarkan kenyataan di mana mereka tidak mahu membayar lebih daripada 55 juta pound kepada Chelsea bagi mendapatkan Mason Mount. Mereka merasakan yang nilai tersebut adalah terlalu tinggi, tetapi belum lagi membuat keputusan untuk menarik diri daripada saingan untuk mendapatkan pemain tersebut. Alexis McAllister semakin hampir untuk sertai Liverpool. Pemain tengah pasukan Brighton, Alexis McAllister, semakin hampir untuk menyertai pasukan Liverpool selepas satu persetujuan baru antara kedua pihak sudah pun dicapai. Pemain itu dilaporkan akan menerima gaji sebanyak 150,000 seminggu, menjadikan dia antara pemain menerima gaji paling tinggi setakat ini. Newcastle United atasi Manchester United untuk dapatkan Kim Min-jae. Newcastle United dilaporkan sedang mengatasi Manchester United dalam usaha mereka untuk mendapatkan pemain pertahanan tersebut. Pemain itu bagaimanapun sudah menyampaikan hasratnya untuk tidak mahu berpindah, tetapi selepas pengurus mereka, Luciano Spalletti membuat keputusan untuk meninggalkan pasukan sebaik saja tamat musim ini.
mungkin akan mempengaruhi juga keputusan para pemain mereka yang masing-masing mahu kekal di sana. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.